Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan tugasan individu yang kedua, iaitu penyediaan video penyataan peribadi. Di akhir kelas nanti, anda semua boleh menyediakan, membuat persediaan dan mempunyai idea menulis atau menyediakan skrip penyataan peribadi. Baik, perkara pertama yang perlu kita lihat, kenapa kita perlu menyediakan video resume. Secara umumnya, video resume ini dihasilkan adalah untuk membuka peluang yang baik kepada calon untuk ditemuduga. Ia merupakan bentuk pemasaran diri yang membantu menonjolkan kelebihan diri calon dengan baik. Seterusnya, membantu memberi gambaran lebih jelas dan positif tentang diri calon. Memudahkan penemuduga memfokuskan info yang berkaitan dan relevan tentang calon untuk disesuaipadankan dengan kriteria yang dicari institusi atau organisasi. Ia menjadikan sesi temuduga berjalan dengan lancar dan membantu mempengaruhi majikan dalam penilaian yang positif terhadap calon. Okey, ini merupakan perincian elemen penilaian video resume. Terdapat dua bahagian iaitu A dan B. Para pelajar perlu menyediakan satu video resume yang terdapat dua bahagian, iaitu bahagian pertama, bahagian A merupakan penyataan peribadi yang perlu dibuat secara individu. Maknanya semua pelajar perlu membuat penyataan peribadi sendiri. Okey, untuk bahagian B, iaitu bahagian yang kedua, merupakan video penyataan isu semasa yang perlu dibuat secara berkumpulan. Okey, hari ini kita hanya memfokuskan kepada bahagian A, iaitu penyataan peribadi yang perlu dibuat setiap pelajar. Untuk penyataan isu semasa yang dibuat secara berkumpulan, saya akan terangkan di kelas yang akan datang. Ini merupakan maklumat yang perlu ada dalam rangka untuk menyediakan skrip penyataan peribadi, iaitu perkara-perkaranya terdiri daripada yang pertama ialah maklumat diri, yang kedua sebab kamu memilih kursus dan institusi pilihan, yang ketiga sebab kenapa pihak penilai perlu memilih kamu sebagai calon yang berjaya, dan yang terakhir sekali, kamu perlu nyatakan hala tuju kamu selepas bergraduasi sekiranya terpilih mengikuti program pilihan kamu. Semasa penyediaan skrip, para pelajar perlu memastikan skrip yang dihasilkan unik dan deskriptif dalam menceritakan kebolehan pelajar. Permulaan penyataan peribadi harus menangkap fikiran pembaca ataupun pendengar. Okey, kemudian menggunakan, yang ini paling penting menggunakan perkataan yang mudah untuk mengekalkan keseragaman panjang ayat dan tata bahasa supaya mudah difahami dan ayat kamu yang biasa dan seragam didengar. Okey, kemudian fokus kepada bagaimana ciri kekuatan diri bergabung dengan usaha akademik untuk membantu mencapai apa yang dicita-citakan. Seterusnya, fokus kepada cara melaksanakan tanggungjawab dan tugas berkaitan dengan kekuatan diri yang dinyatakan. Dan ini adalah cara penyampaian. Kamu perlu berceritalah. Okey, kenapa? Cerita adalah gaya yang indah untuk menyampaikan kehidupan dengan cara yang menarik kepada emosi pendengar. Okey, seterusnya kita tengok apakah maklumat-maklumat yang perlu kamu masukkan dalam skrip pengenalan diri. Okey, perkara yang pertama ialah nama penuh kamu. Kamu sebut nama penuh kamu dan umur mengikut kad pengenalan. Okey, kemudian kamu nyatakan kamu berasal dari mana ataupun tempat tinggal kamu sekarang. Tempat tinggal ibu bapa kamu sekarang lah. Okey, yang keempat ialah kamu nyatakan bahagian maklumat akademik ataupun pendidikan terakhir
yang kamu duduki. Yang kelima, barulah kamu sertakan, ceritakan sikap dan kepribadian kamu yang kamu ingin tonjolkan untuk menaikkan nilai diri kamu. Dan keenam ialah pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi ini merujuk pencapaian akademik, kepimpinan dan kurikulum. Maklumat yang kedua ialah berkaitan dengan sebab kenapa kamu memilih kursus dan institusi pilihan kamu. Okey, dalam maklumat ini, dalam skrip bahagian ini, kamu boleh nyatakan sebab berdasarkan latar belakang kamu, atau mungkin disebabkan kamu memilih kursus dan institusi ini disebabkan hobi atau minat mahupun pengalaman diri kamu. Okey, kamu boleh juga nyatakan pengetahuan semasa mengenai kursus secara konseptual, cabang bidang dan data berkaitan dengan keperluan kursus pada masa kini dan akan datang. Okey, untuk lebih baik, kamu nyatakan keistimewaan dan kelebihan fakulti universiti pilihan kamu berbanding dengan universiti lain yang menawarkan kursus yang sama. Okey, ini adalah untuk memastikan bahawa kamu mempunyai maklumat dan kamu benar-benar faham kenapa kamu memilih kursus pilihan kamu dan kenapa kamu memilih institusi atau universiti yang kamu pohon. Okey, baik, saya bagi contoh. Mungkin disebabkan beberapa perkara yang biasalah para pelajar memilih kursus pilihan. Okey, yang pertama mungkin kita lihat pelajar memandang bahawa kursus atau institusi yang dipilih berpeluang membantu orang lain. Pertumbuhan positif dalam bidang perkenaan, menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berlainan. Dan apabila habis bergraduasi, kursus pilihan ini dapat menawarkan gaji yang lumayan dengan manfaat sampingan. Seterusnya, mungkin pelajar-pelajar nampak kursus pilihan boleh menawarkan peluang pekerjaan di luar negara. Okey, untuk bahagian ini, lebih baik kamu sertakan data-data, statistik, laporan akhbar ataupun bahan bacaan sebagai bukti untuk mengukuhkan pernyataan yang telah anda nyatakan. Okey, untuk bahagian ini, anda perlu nyatakan sepadat tapi ringkas, kenapa kamu memilih kursus dan institusi pilihan supaya panel melihat kesungguhan kamu dan dia boleh tengok kesungguhan kamu dan kenapa mereka harus memilih kamu dalam calon-calon yang memohon. Maklumat seterusnya ialah sebab kenapa panel perlu memilih anda. Okey, dalam bahagian ini, skrip kamu perlu menyatakan kelebihan, bakat unik, kekuatan peribadi dan hala tuju anda. Dekat sini dia lebih kepada bahagian kekuatan diri dan kelebihan serta kemahiran-kemahiran yang kamu ada. Dekat ini kamu perlu menyatakan kelebihan, bakat unik, hala tuju kamu untuk apa yang kamu dapat sumbangkan kepada universiti, masyarakat dan negara. Okey, bagi meyakinkan panel, kamu perlu buat sedikit pembacaan apa kemahiran yang diperlukan dalam kursus yang dipilih. Okey, kamu perlu nyatakan memadai 2 atau 1 kelebihan untuk memperkukuhkan pernyataan yang boleh dibuktikan. Okey, mungkin berdasarkan pengalaman akademik, penglibatan dan kepribadian. Okey, sebagai contohlah, mungkin para pelajar kurang jelas, kamu pilih kekuatan, kelebihan bakat yang ada pada diri kamu menjurus kepada bidang yang kamu ingin ceburi selepas bergraduasi. Contohnya, sekiranya kamu berminat menjadi peguam atau pensyarah, sepatutnya kamu mempunyai
kebolehan berpidato contohnya. Okey, sekiranya kamu ingin masuk bidang kejuruteraan atau arkitek, kamu mempunyai kelebihan melukis dan boleh bekerja dalam berkumpulan, dalam tim. Okey, sekiranya kamu nak jadi seorang doktor, kamu mempunyai kebolehan komunikasi yang baik, mampu berinteraksi dengan pelbagai jenis latar belakang serta boleh menjadi pendengar yang baik. Okey, ini menunjukkan bahawa kamu perlu ada cita-cita dan kamu perlu target pekerjaan dan perlu kamu pilih apakah kekuatan, kelebihan, bakat unik yang ada dalam diri kamu berdasarkan cita-cita kamu. Di sini kamu ceritakan, di sini kamu nyatakan untuk menaikkan nilai diri kamu di mata penilai. Kenapa panel perlu memilih kamu sebagai calon yang berjaya dalam pemilihan calon-calon yang memilih khusus yang sama. Yang terakhir ialah hala 7 setelah bergraduasi. Dekat sini kamu boleh nyatakan, boleh menceritakan kepada panel kenapa kamu pilih kerjaya tersebut. Okey, dan kemudian bagaimana kamu membina kerjaya tersebut melalui kepakaran kamu sendiri. Contohnya, kamu boleh mengembangkan kepakaran kamu dalam bidang keusahawanan. Okey, mungkin juga selepas kamu bergraduasi, kamu bercita-cita untuk sambung belajar dan kamu dah plan kerjaya selepas 5 tahun setelah kamu bergraduasi. Okey, itu adalah contoh-contoh perkara yang boleh kamu masukkan dalam hala 7 setelah bergraduasi untuk memastikan panel melihat anda seorang graduan ataupun seorang calon yang mempunyai vision, mempunyai hala 7 masa depan dan kamu memilih kerjaya ini disebabkan kebolehan diri kamu yang kamu nampak kebolehan diri kamu dalam bidang yang kamu pilih untuk untuk kerjaya masa depan kamu yang memberi impak positif kepada negara, bangsa dan agama. Okey, sebagai tambahan, saya kongsikan beberapa tips untuk menulis pengenalan diri. Tips yang pertama, mula menulis. Apabila kamu dapat poin, kamu terus menulis supaya kamu bersedia dengan apa yang kamu ingin perkatakan. Okey, yang kedua ialah ayat yang pendek. Ayat yang pendek ini penting supaya kita tak lari daripada apa yang kita nak maksudkan. Guna bahasa yang mudah. Okey, tata bahasa yang tepat dan tetapkan matlamat, akademik dan cita-cita kamu. Dari sini kamu dah tetapkan apa yang kamu nak rangka pada masa hadapan. Okey, kemudian setelah kamu tetapkan matlamat akademik, kamu mula mencari maklumat supaya kamu tahu apakah pilihan kamu, kelebihan pilihan kamu dan kamu boleh menampilkan diri kamu di depan panel dengan sebagai calon yang mempunyai maklumat yang menyeluruh dalam jurusan atau bidang yang dipohon. Okey, kemudian kamu fokuskan kepada kekuatan yang menjadi kelebihan diri kamu. Seterusnya, cari hanya yang terbaik yang kamu nak tonjolkan diri kamu kepada mata panel semasa sesi temu duga ataupun dalam menyediakan video resume. Tonjolkan keunikan diri kamu untuk tampil berbeza dari berbanding calon-calon yang lain. Okey, kamu present dalam bentuk yang bercerita secara bersahaja dan menampilkan bahawa kamu selesa dengan diri kamu. Ini akan menunjukkan keyakinan kamu di depan mata panel dan perlu kejujuran dalam menyampaikan maklumat. Dan yang terakhir, pengenalan diri kamu ataupun riwayat hidup kamu
adalah riwayat hidup kamu yang sendiri. Tidak terikut-ikut dan bukan autobiografi yang kamu ambil daripada mana-mana bahan yang lain lah. Ceritakan berkenaan diri kamu, selesa dengan diri kamu untuk kamu tampil bergaya, berkesan dan boleh menampilkan kesan wow kepada penilai.